Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Pertama sekali terima kasih kepada semua GPM dan juga penyelaras nilam yang sudi hadir pada petang hari ini untuk bengkel perkongsian amalan terbaik Anugerah Pusat Sumber Sekolah yang kita adakan dan juga barangkali pertemuan yang pertama kita lah. Okey, jadi insya-Allah kita mulakan bengkel kita pada petang ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, berkaitan dengan Anugerah Pusat Sumber Sekolah diadakan setiap tahun sebenarnya oleh JPN dan seterusnya apabila peringkat negeri ini dia lepas, maksudnya kalau dia terpilih dia akan teruslah sampai ke peringkat kebangsaan. Ya, ada sudah soalan Cikgu Subramaniam awal lagi. Janganlah tu soal dulu ya. Baik, untuk insya-Allah pada petang ini terima kasih kepada Puan Syabia binti Sudin selaku penceramah kita pada petang ini di dalam perkongsian kita pada petang ini ya. Untuk anugerah ini secara ringkasnya, anugerah pusat sumber ini antara anugerah yang adalah ya sampai peringkat kebangsaan yang boleh GPM dan juga penyelaras nilam kejar ya di peringkat sekolah kita jadikan KPI lah. Kalau bukan tahun ini, tahun depan kah, 5 tahun lagi kah, begitulah ya. Cuma situasi kita di Sandakan ini yang saya nampak kebanyakan GPM ini sentiasa bertukar-tukar. Begitu juga dengan penyelaras nilam. Jadi kita sedikit sebanyak agak sukar ya mengatur kita punya kemenjadian lah pusat sumber itu murid-murid di sekolah. Okey, untuk EPSS ini dia akan rujuk ada sekurang-kurangnya 5 kriteria, yaitu pertama sekali penilaian dokumen 15%, penilaian kemudahan 20%, penilaian bahan dan peralatan 25%, penilaian program 25% dan kriteria khusus 15%. Jadi insya-Allah saya tidak mahu bercakap panjang untuk ini, jadi biarkan orang yang pernah mengalami sendiri yang baru-baru sahaja ya. Tahun 2020 tidak silap saya. Oh, perlahan suara perlahan. Okey kah, Cikgu? Dengarkah? Perlahan suara saya? Okey. Jadi kita persilakan tanpa membuang masa, kita persilakan Cikgu Puan Syabia binti Sudin SSM Sung Siu untuk memberikan perkongsian pada petang ini. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan guru GPM, kepada Encik Azlan, ketua unit USTP kita ya. Okey. Jadi pada petang ini alhamdulillah kita bersama-sama lagi untuk program di bawah Encik Azlan ini. Okey, jadi saya sebelum mulakan saya ingin perkenalkan dulu diri saya lah. Okey. Saya ialah Cikgu Syabia binti Sudin, GPM daripada SM Sung Siu. Mungkin ada juga ada beberapa orang juga guru-guru yang guru-guru GPM lah yang mungkin sudah mengenali saya. Okey. Okey, kemudian tanpa membuang masa saya share lah saya punya skrin ya. Baik, boleh dengarkah suara saya? Boleh. Teruskan. Okey. Jelas. Okey ya. Okey, saya share lah dulu saya punya skrin ya. Presentation saya ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, jadi saya kongsikan dulu ini. Ini adalah, saya perkenalkan dulu pengetua sekolah saya, iaitu Encik Kok Chien. Ini adalah pengetua yang baru menggantikan Puan Po Siu Bun yang sudah bersara. Ya, jadi sebenarnya pada mulanya memang saya agak keberatan ya untuk menjadi calon. Bila terpilih menjadi calon, saya sebenarnya agak keberatan untuk ikut dalam APSS ni, sebabnya ialah saya rasa sekolah saya ni masih banyak lagi kekurangan dan saya sendiri sebagai GPM pun masih banyak lagi perlu belajar. Tetapi oleh sebab saya macam terfikir tidak salah kalau saya mencuba dan juga untuk memenuhi kehendak pengetua saya pada masa itu. Jadi saya sahutlah cabaran beliau untuk bertanding. Jadi sebenarnya memang bukan mudah ya untuk buat keputusan ini sebab susah buat. Sangat banyak perkara yang saya kena buat pada masa itulah, masa saya sebelum ikut bertanding. So Puan Po bersara masa tu tahun 2020, masa peringkat pemilihan awal. Jadi kami pun sudah terpilih untuk mewakili sandakan ya. Jadi penilaian untuk peringkat yang seterusnya dibuat pada bulan Mac tahun lalu, iaitu pada 25 Mac 2021. Jadi pada masa itu pengetua yang baru ni lah yang sudah berkhidmat di sekolah kami. Kemudian kalau kamu dapat lihat ada slogan di situ kan, Sung Siu Forever, We Rise Together. Ini adalah slogan baru dari pengetua baru saya lah. Jadi inilah yang kami slogan sekolah saya pada masa kini. Kemudian mungkin ada juga yang tertanya-tanya kenapa ada CF di hujung perkataan Pusat Sumber SM Sung Siu itu adalah menunjukkan sekolah kami ini adalah sebuah sekolah conforming school ya. Jadi kalau kami tidak gunakan SM sepatutnya kami guna sekolah menengah SM Sung Siu ya. Kemudian ada CF di hujungnya. Kemudian ini adalah biodata tentang diri saya. Saya mula dilantik sebagai GPM pada tahun 2014 sehinggalah pada masa kini, dan sebenarnya saya telah berkhidmat di SM Sung Siu selama lebih kurang 28 tahun. Tetapi saya telah terputus perkhidmatan bila saya berpindah ke SMK Kolombong pada tahun 2008 sehinggalah 2011. Kemudian saya minta tukar semula ke Sandakan dan saya pun tidak sangka juga mungkin jodoh saya dengan sekolah ini masih ada dan saya ditempatkan semula ke SM Sung Siu sejak tahun 2012 sehinggalah sekarang. Dan selepas 2 tahun saya kembali semula ke sekolah ni, saya telah dilantik menjadi GPM sampailah sekarang. Jadi konsep pusat sumber sekolah saya ialah ini konsep sekolah kami ya, iaitu the library is everywhere. Everywhere is a library. Maksudnya semua kawasan sekolah kami ini adalah library, pusat sumber lah ya. Sebab memandangkan sekolah kami ini kawasannya terhad ya, kawasan terhad ya. Jadi membuat apapun terhad, memang sangat terhad. Ya, Cikgu Azlan pun sendiri sudah beberapa kali melawat sekolah kami. Jadi dia pun mungkin nampaklah kekurangan sekolah saya ini. Banyak tempat yang kami tidak boleh buat seperti mana sekolah-sekolah lain yang banyak lagi ataupun besar kawasannya. Jadi apa-apa ruang yang ada di sekolah ni kami gunakan sepenuhnya. Jadi kita
saya cerita sedikitlah tentang kejayaan pusat sumber sekolah saya, iaitu first mula-mula saya sebenarnya tidak tahu uh, sejarah pusat sumber sekolah ni. Rupanya pusat sumber sekolah saya ni pernah mengambil bahagian juga dalam pertandingan APSS ni. Tapi sudah lamalah, sejak 36 tahun yang lalu, ya. Dan pernah menjadi johan di peringkat negeri Sabah pada tahun 1986. Itulah saya kata 36 tahun yang lalu. Dan tahun lalu saya sahut cabaran untuk bertanding, maka alhamdulillah nasib baiklah mendapat naib johan. Okey. Jadi itu rezeki namanya. Jadi saya pun sendiri sebenarnya terkejut juga bila diumumkan pusat sumber sekolah kami mendapat tempat yang kedua, naib johan, ya. Sebab saya pun tidak pernah menyangka bahawa kami akan mendapat anugerah naib johan ini. Tidak terlintas sama sekali. Saya selalu saya pernah tanya beberapa kali dengan Cikgu Azlan, saya kata, cikgu, macam mana kalau tidak menang? Saya pun risau. Sebab kenapa? Sebab sekolah saya ni membawa nama PBD Sandakan. Jadi saya macam risaulah sebab bolehkah kami menang ni? Bolehkah kami dapat tempat? Tapi pengetua saya kata, apapun kita terima. Sebab memang kami sedar kekurangan sekolah kami. Banyak sangat kekurangan. Sebab itu kami tidak menaruhlah, tapi cuma menaruh harapanlah yang tinggi. Cuma itulah risau saja kan, sebab kita membawa nama sekolah nama PPD Sandakan ke peringkat negeri. Jadi satu lagi yang saya saya pun tidak sangka juga saya dapat anugerah inilah, Guru Pusat Sumber Cemerlang. First time dalam hidup saya ini dapat ini anugerah begini. Okey. Jadi sebenarnya semua ini adalah hasil daripada dorongan semua pihak, termasuk kawan-kawan GPM juga. Okey. Baik, nanti saya akan ceritalah bila sampai masanya, ada slide yang saya akan cerita tentang siapa GPM yang selalu tolong saya semasa saya pergi semasa saya banyak masalah lah untuk ikut bertanding ini. Dan memang ada rasa juga pada akhir-akhir masa, macam sebulan begitu, seminggu dua begitu kan, saya rasa mau menarik diri sebab macam rasa tidak sanggup. Sebulan lah begitu, saya pergi call Cikgu Azlan, saya kata, cikgu, bolehkah saya tarik diri? Bolehkah sekolah kami tarik diri? Sebab memang saya rasa macam saya rasa tidak macam saya rasa saya tidak yakin saya boleh buat. Tapi alhamdulillah Cikgu Azlan selalu memberi semangat kepada saya. Di samping pentadbir lah sebenarnya yang banyak memberikan dorongan dan semangat. Pihak pentadbir sangat banyak membantu dalam apa-apapun yang saya mau. Bila saya kata, Tuan Pengetua saya mau ini, bolehkah? Memang boleh dapatlah, ya. Dan mereka pun tidak teragak-agak untuk mengeluarkan perbelanjaan untuk membeli apa sahaja yang diperlukan untuk memenuhi kriteria untuk bertanding. Okey, jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya terangkanlah tentang instrumen yang akan dinilai. Tapi sebelum tu saya minta maaf dululah kalau mungkin nanti ada yang saya tersilap. Ada kita punya sipu juga di sini, Otai, ya. Itu Ustaz yang sorry lah, saya lupa nama dia. Ustaz, kenapa saya tiba-tiba lupa? Ustaz Mahyudin. Ustaz Mahyudin. Sorry Ustaz. Okey. Saya ingat pula nama Perdana Menteri yang dulu. Okey. Baik. Jadi itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada yang saya tersilap. Jadi saya mohon bantuan juga Ustaz untuk memperbetulkan jika ada yang saya terlupa ataupun saya buat silap dalam masa saya memberikan bengkel ini, ya. Okey, jadi ada 5 bahagian utama sebenarnya yang akan dinilai untuk APSS ini, iaitu yang pertama
ada 5 ya, iaitu A, B, C, D, E, yang sebagaimana yang kita nampak itulah di screen tu kan. Ada struktur organisasi, kemudahan, bahan bacaan, kemudian penilaian program dan kriteria khusus. Okey, dalam kelima-lima bahagian utama ni, kita hanya perlu sediakan 3 fail sahaja. 3 fail induk sahaja ya. Jangan risau, siapa-siapa guru-guru yang mau bertanding tu jangan risau. Sebenarnya ini saja yang kita perlu, tapi biarpun saya kata jangan risau, tapi sebenarnya banyak yang perlu disediakan. Okey. Jadi kita pergi yang seterusnya. Untuk bahagian yang pertama, penilaian yang pertama iaitu untuk struktur organisasi PSS, apa yang akan dinilai ialah tentang carta organisasi ya, carta organisasi, carta kerja, maksud saya mesti ada inilah semua, carta organisasi induk, carta organisasi kerja, pengawas PSS dan juga nilam. Semua ini perlu dipamerkan ya, dipamerkan, dan carta yang dipamerkan itu mesti disahkan oleh pengetua. Semua carta yang dipamerkan mesti disahkan oleh pengetua, termasuklah apa yang kita pamerkan untuk rancangan tahunan, okey, senarai tugas jawatan kuasa PSS dan nilam, semua itu perlu ditandatangan oleh pengetua ya. Okey, yang seterusnya ialah tentang dokumen dan rekod PSS. Ini saya ikut dalam rubrik APSS 2020 ya yang ada dengan saya. Jadi apa yang pertama dilihat bila ada pelawat datang ke sekolah kita ialah fail kuasa. Ya, fail kuasa, sebab itu fail kuasa perlu selalu diupdate. Jika ada perubahan jawatan kuasa ke ataupun pengurusan sekolah, jadi kita mesti update lah ya, dan pengetua mestilah tanda tangan pada ada kertas khas tu warna, kalau saya tidak silap warna kuning kalau saya tidak silap. Okey. Perlu ditanda tangan ya untuk yang perubahan itu, pindaan ya. Kemudian dalam bahagian A2 itu dia mesti ada dia akan nilai juga rekod pinjaman buku dan bahan bukan buku. Kemudian rekod pulpusan ataupun hapus kira, dan juga semakan stok perolehan buku. Jadi ini semua mesti adalah ya, mesti lengkap semuanya. Kemudian yang seterusnya ialah pengelolaan koleksi, di mana dalam pengelolaan koleksi ini dia ada proses teknik ya, proses teknik carta ahlian, ada sistem katalog ini yang sistem katalog berpusat ini ikut sekolah masing-masing lah. Ada sekolah yang ada sekolah yang tiada, sebab ada yang guna sistem sirkulasi. Jadi macam sekolah saya, kami gunakan sistem sirkulasi, jadi semua maklumat ada dalam sistem itu. Okey, kemudian pengkelasan bahan cetak dan bukan cetak. Ya, semua kemudian indeks itu semua ya, kita kena ada tu semualah. Okey, kemudian A4 ialah jadual waktu. Semua jadual waktu hendaklah dipamerkan di papan kenyataan ya, dan ditanda tangan oleh pengetua juga. Begitu juga dengan jadual waktu bilik-bilik rangkaian. Semua bilik rangkaian mesti ada jadual waktu penggunaannya, dan juga rekod penggunaan ya, itu paling penting. Rekod penggunaan tu sangat penting, mesti ada di semua bilik ya, dan mana-mana guru ataupun siapa-siapa saja murid ke yang menggunakan bilik-bilik rangkaian itu, guru-guru dan murid-murid perlu mengisi borang itu ataupun buku rekod penggunaan bilik ya. Itu sangat penting, sebab itu yang akan dinilai juga ya oleh penilai. Kemudian mesti lengkaplah semua ya. Seterusnya A5 itu ialah
mesti ada file keuangan lah, file keuangan PSS, iaitu di situ kita akan buat apa yang kita guna keuangan ya, keuangan kita dalam pengurusan PSS, di mana kita kena masukkanlah kita punya PCG kita, berapa yang kita dapat untuk setahun dan sebagainya, dan kita agih-agihkanlah ikut peratusan yang telah ditentukan. Okey, ikutlah pembelian berapa buku-buku, berapa peratus, okey. Majalah, surat kabar semua tu kena nyatakanlah ikut peratusannya, kena buat ikut peratusannya. Dan jangan lupa juga dalam PCG itu dia mesti ada program, ya, mesti ada program yang dibuat, dan gunakan wang PCG untuk membuat program itu, beli hadiah kah ataupun apa-apalah, yang penting untuk menjalankan program yang kita buat untuk PSS kita. Okey. Kemudian B1 ialah kemudahan. Kemudahan ini masuk sudah dalam kemudahan. Saya terskip sudah penilaian untuk kemudahan ya. Jadi pusat sumber kita kalau boleh mestilah dia mesti dalam keadaan yang macam suasananya mesti ikutlah abad ke-21, PSS abad ke-21. Mesti dalam kita punya hiasan-hiasan reka bentuk kita punya dalaman PSS itu mesti minimalis lah. Jangan terlalu crowded. Itu yang saya belajar lah daripada GPM yang sudah pernah berjaya dalam pertandingan ini ya. Anugerah inilah. Jadi mesti kita gunakan kaedah yang minimalis lah. Jangan terlalu crowded kita punya pusat sumber. Yang penting semua ruangan ada. Biarpun kecil, macam pusat sumber saya, sekolah saya, ruangannya sangat terhad. Jadi kami terpaksa lah bahagikan ruang itu dengan seminalisnya yang boleh. Yang kami cuba adakan semua ruang yang mesti ada. Ya, biarpun pusat sumber kami kecil. Dan harus dipahami juga oleh semua rakan guru, tidak semestinya kalau pusat sumber kita kecil itu kita rasa semua ruang tu mesti ada dalam pusat sumber, tidak ya. Kita boleh guna semua keseluruhan ruang yang ada di sekolah kita. Kita wujudkan ya. Mula-mula saya pun begitu, saya pikir alamak, sekolah kita, pusat sumber kita kecil, mana ada bilik tayangan. Nanti Cikgu Azlan cakap, jadi yang bilik tayangan yang macam contohlah, jadi yang kamu punya mini kami punya mini mini theater. Kami punya mini theater tu itu apa dia cakap. Itu pun boleh juga jadi. Kemudian bengkel bilik komputer pun boleh juga. Boleh juga sebab dia bilik rangkaian. Jadi boleh dikira dalam masuk semua dalam PSS itu. Okey, kemudian yang seterusnya, kemudahan dan ruang tambahan. Ini contohnya macam itulah saya kata tadi, kalau ikut dalam pusat sumber sekolah saya, kecilkan ruangannya. Jadi kami wujudkan lagi ruangan bacaan yang lain selain daripada pusat sumber. Ini ialah berada di luar kawasan perpustakaan. Baik, jadi ini adalah ruang-ruang tambahan lah yang ada di sekitar sekolah saya. Kami ada juga taman sumber, walaupun sekolah kecil tapi ada juga taman. Okey. Sebenarnya kalau untuk taman sumber ini, dia dinilai untuk keseluruhan sekolah. Di seluruh sekolah dia mesti ada taman. Maksudnya ada bunga-bunga ke apa-apalah yang boleh kategorikan sebagai taman sumber. Dia bukannya di satu tempat tu saja. Bukan satu tempat saja, tapi di seluruh sekolah dia mesti ada taman sumber. Kemudian untuk sudut sejarah, kami sudah buat, sekolah saya lah, pihak pentadbir sudah wujudkan satu galeri khas untuk galeri sekolah. Untuk sejarah sekolah. Jadi kami sudah ada mini galeri lah di sekolah saya.
Kemudian seperti sekolah lain juga adalah laluan ilmu, ya. Kemudian keceriaan PSS seperti yang saya sudah nyatakan tadi, mestilah dalam keadaan yang ringkas, ya, tapi ceria, okey, tidak terlalu serabut, okey. Ini adalah ruang perpustakaan dalam pusat sumber kami. Ruangnya sangat-sangat kecil lah. Jadi kami pun wujudkanlah sudut-sudut itu, kami bahagi-bahagikanlah ruang-ruang yang ada itu dengan seminimanya. Okey, ini pula adalah di bahagian luaran. Sebahagianlah saya tunjuk. Jadi apa saja yang ada di kawasan sekolah kita itu termasuk sudah dalam PSS, ya, PSS sekolah, pusat sumber sekolah lah keseluruhan. Kalau cikgu-cikgu dapat lihat, itu adalah luar yang bulat itu adalah luar pusat sumber sekolah saya. Simple saja. Ya, itulah saya rasa agak macam segan, ya, dengan sekolah-sekolah lain yang lebih lebih lagi meriah, ya, pusat sumbernya. Okey, kemudian ini adalah untuk penilaian yang seterusnya, iaitu penilaian untuk bahagian C, iaitu penilaian bahan dan peralatan. Untuk bahan dan peralatan ini yang akan dinilai ialah bahan-bahan bacaan, semua jenis bahan-bahan bacaan, contohnya bahan-bahan macam kamus, almanak itu, akhbar, majalah, buku laporan, majalah, buku laporan ataupun majalah, kemudian bahan-bahan PDP, ya. Semua bahan-bahan BDP juga akan dinilai. Jadi yang monograf itu ialah sebenarnya nisbah kadar buku yang ada dalam pusat sumber kita. Contohnya kalau pusat sumber sekolah saya, satu murid ialah bersamaan dengan 29 buah buku. Satu nisbah 29. Okey. Kemudian yang seterusnya, bahan cetak dan bahan digital. Okey. Ini masuk dalam buku, ini masuk dalam bahan pinjaman-pinjaman yang dibuat oleh guru dan juga murid-murid. Dan mesti ada analisis dan graf. Kemudian apakah impak pinjamannya? Mesti ada dinyatakan semua ini. Dalam fail kita lah, dalam fail pengurusan. Saya terangkan secara ringkas saja, ya, cikgu-cikgu. Semua masih mendengar saya kah? Takut terkeluar lagi. Masih. Okey. Kemudian C2 ini bahan bukan cetak, ya. Bahan bukan cetak inilah inilah dia punya contoh-contoh yang di sekolah saya yang ada, macam portable speaker. Ini contoh-contoh lah, CD semua ni. Ya, ini masuk dalam bahan-bahan bukan cetak. Dan kalau kamu nampak di atas kotak itu adalah buku rekod penggunaan. Ya, jadi apa saja perlu diingat, ya, cikgu-cikgu, semua kita punya bahan-bahan yang ada sebab akan dipinjamkan oleh guru-guru ataupun murid. Jadi penting sekali ada buku untuk merekod. Itu sangat penting sebab itu yang akan dinilai, ya. Saya tidak tahu kalau penilaian yang dahulu, tapi yang terkini ini begini, ya. Dia mesti ada itu. Dan dia akan lihat itu, penilai dia akan lihat. Okey, kemudian yang seterusnya peralatan elektronik yang ada di pusat sumber kita, termasuklah di semualah kawasan pusat sumber, termasuklah kelas, makmalka dan sebagainya. Ya, kita tunjukkanlah kalau yang apa yang kita ada, ya. Dia mesti ada. Jadi kalau di sekolah saya, di pusat sumber sekolah saya, kami ada di kelas, maksud saya di kelas kami, kelebihan sekolah kami ni, kami punya kelas semua ada LCD,
projector ya. Kami ada semua LCD projector. Jadi untuk menyenangkan guru-guru lah ketika mengajar. Jadi semua guru-guru diwajibkan menggunakan LCD ini semasa mengajar. Sebab pengetua kami rajin, dia akan pantau setiap hari. Pagi dia jalan, tengah hari dia jalan, dia pantau guru-guru. Jadi semua pun mesti gunalah apa kemudahan yang ada. Kemudian yang seterusnya ini adalah program nilam, pengiktirafan nilam, galakan membaca. Dia ada banyak dia punya sub-sub lagi tu ya. Macam galakan membaca, mesti ada program lah. Program galakan membaca. Lepas itu setiap program yang kita buat tu dia mesti ada aktiviti pengayaan dan aktiviti pengayaan selepas pembacaan. Ya. Maksudnya apa-apa yang kita buat itu dia mesti ada pengayaan lah ya. Dan mesti ada dia punya laporan. Apa yang kita buat itu ya mesti ada laporan. Mula-mula kita buat, kita rancang ya, mesti ada kertas kerjanya dan sebagainya. Ya, apalagi kalau kita perlukan keuangan. Lepas tu sudah selesai semua mesti ada laporannya. Itu sangat penting sebab kita kena simpan semua itu dalam file. Bukti-bukti yang kita buatlah ya, apa aktiviti yang kita buat. Dan penting sekali disertai dengan gambar. Nah, itu paling penting. Sebab kalau atas kertas saja tidak tahu betul ke tidak kan program itu dijalankan. Jadi sebab itu pentingnya gambar-gambar ya, mesti ada. Kemudian untuk yang seterusnya literasi maklumat, ini semua berkaitan dengan literasi maklumat lah. Saya percaya semua GPM tahu apa itu literasi maklumat, ya. Merancang program berkaitan literasi maklumat secara komprehensif, ya. Semua inilah literasi maklumat dalam PDP. Kita mengajar itu pun sudah masuk, sudah itu dalam literasi maklumat. Kita mengajar di kelas kan. Okey. Kemudian guru perpustakaan. Sebagai guru perpustakaan kita pun bila kadang-kadang diberi relief kan, bukan lagi kadang-kadang. Kalau saya setiap hari pun kerja merelief. Jadi masa itulah saya gunakan, kalau bukan kelas peperiksaan lah saya gunakan untuk mengajar. Mengajar yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan lah. Kita kaitkan dengan perpustakaan. Lepas tu paling senang kita akan ambil gambar. Jangan lupa ambil gambar setiap apa yang kita buat. Apa yang kita buat program itu. Ataupun secara tiba-tiba saja kita ada idea mau buatkan, ambil gambar. Okey. Ini program nilam. Jadi salah satu program sekejap salah sudah. Sorry ya cikgu-cikgu. Okey, ini program nilam ini salah satunya macam tahun lalu kan kita dalam keadaan kita masih dalam PKP, saya buat aktiviti nilam seperti inilah secara online. Okey, kemudian untuk pelawat-pelawat supaya mereka tidak susah-susah mau tengok dalam file, saya buat begini saja, saya buat scan barcode jadi supaya mereka terus boleh tengok apa aktiviti yang kita buat. Video ke apa-apa mereka terus boleh tengok dengan gunakan scan sajalah, scan barcode. Kemudian ini pengiktirafan nilam. Saya bagi hadiahlah untuk semua murid-murid yang berjaya mendapat bintang dalam program nilam. Ada sijil juga tapi masa saya ambil gambar ini sijil belum siap ya, belum ditandatangan oleh pengetua. Jadi saya ada gambar ini saja. Kemudian galakan membaca, selain daripada menyuruh pelajar-pelajar membaca di sekolah, setiap kali masa cuti saya buat program membaca masa cuti. Sebab itu sebelum cuti bila saya berdiri macam contohnya masa perhimpunan ke apa-apa kan, bila saya bagi pengumuman tentang ini murid-murid pun
mesti semua pun tarik muka lah, sebab mereka mesti tahu saya mesti suruh mereka baca buku. Sekurang-kurangnya 20 buah buku ataupun 25 buku setiap kali cuti. Setiap kali cuti memang saya suruh mereka membaca, diwajibkan untuk semua pelajar. Lepas tu mereka akan hantar borang dan juga rumusan pembacaan mereka bila buka sekolah. Diwajibkanlah untuk semua murid. Ini untuk salah satu kempen membacalah, gerakan membaca. Okey, ini adalah pameran bertema. Ini masih lagi dalam penilaian bahagian D ni semua yang saya tunjuk ini. Okey. Kemudian okey, ini pula sewaktu sekolah saya membuat lawatan ini masuk dalam bahagian lawatan lah. Okey, kami pergi melawat sekolah SMK Sandakan 2 di mana Cikgu Sabrina sebagai GPM sekolah tu, dan saya sangat berterima kasihlah kepada Cikgu Sabrina sebab Cikgu Sabrina lah yang saya maksudkan itu, yang banyak sangat membantu saya untuk meneruskan cabaran untuk ikut APSS ini. Cikgu Sabrina lah yang paling banyak membantu saya, mengajar saya ilmu, banyak memberikan saya macam-macam lah. Semua saya pun sangat berterima kasih kepada Cikgu Sabrina. Banyak ilmu yang saya belajar daripada cikgu dan saya sangat terhutang budi lah di situ ya. Banyak sangat susah saya mau memang sangat banyak dia tolong saya, dia bantu saya. Okey, begitu juga dengan di PK pentadbiran. Kalau saya tidak tahu kalau Puan Tang masih ada di situ ya, sebab mungkin Puan Tang ini merupakan salah seorang bekas guru di sekolah saya. Jadi Puan Tang pun sangat banyak membantu dalam hal ini. Kemudian kalau saya perlukan apa-apa memang saya akan hubungi Cikgu Sabrina sahaja. Sebab saya tidak mau hubungi yang sipu-sipu yang lain, tapi saya segan. Saya segan untuk bertanya dan tidak biasa. Okey, jadi saya carilah Cikgu Sabrina yang saya rasa saya senang berurusan dengan beliau. Jadi terima kasih Cikgu Sabrina atas semua pertolongan selama ini. Okey, kemudian bahagian yang akhir sekali ialah kriteria kursus. Kriteria khusus ini ialah apakah ciri-ciri, apakah keistimewaan pusat sumber sekolah kita. Di sini yang paling banyak saya rasa yang paling banyak mempengaruhi penilaian lah dalam penilaian itu. Sebab apa yang kita ada tu tidak ada di sekolah lain. Jadi salah satulah tu dia punya kekuatan di situ. Jadi di sekolah kami ada bilik, kami ada alat ya yang kita panggil sebagai 3D printer ya, di mana alat ini boleh membuat contoh yang warna pink itu ya. Itu ialah jam itu. Okey. Masih dalam proses pembuatan tu jam, ada nombor di situ kan 12369. Okey, jadi ini adalah salah satu kelebihan sekolah kami lah. Kami ada alat ini dan semua bahan-bahan yang sudah dibuat itu boleh kita jadikan sebagai hadiah, boleh dijual dan sebagainya. Tapi kami tidak pernah lagi jual, cuma kami sekolah pelajar-pelajar buat untuk diberi macam buat cenderahati kepada pelawat-pelawat yang datang. Jadi setiap orang pelawat yang datang ke sekolah saya, kami akan beri inilah sebagai buat tangan ataupun cenderahati. Jadi di situ kita bolehlah kita buat laporan tentang peningkatan, penggunaan dan pencapaian yang kita dapat ya untuk kriteria ini.
Okey, salah satu kriteria lagi yang masuk dalam kriteria khusus ini ialah kejayaan sekolah. Jadi apa yang saya dapat kaitkan tentang kejayaan sekolah ni ialah ianya macam bermula daripada nilam juga, ya. Kalau budak-budak ataupun murid-murid kita ini suka membaca, ya, suka membaca dan itulah yang akan memberikan mereka satu macam pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan, ya, di mana mereka akan mungkin akan membuka minda mereka untuk menyertai apa saja program pertandingan. Jadi macam apa yang saya nak kaitkan di sini ialah pelajar ini Chong Heng Fung. Kenapa saya kaitkan dengan nilam? Sebab walaupun dia tidak terpilih untuk mewakili daerah, sekurang-kurangnya dia telah mewakili sekolah, dan oleh sebab dia suka membaca dan menimbulkan minatnya untuk meneroka, ya, bidang-bidang sains yang dia minat. Sebab dia kata dia suka membaca buku-buku sains, jadi masuk juga itu dalam nilam. Jadi itulah sebabnya saya kaitkan pelajar ini, iaitu Chong Heng Fung ini, sebagai salah satu simbol kejayaan sekolah, bermula daripada nilam sekolah. Dia ni sangat suka membaca. Jadi Chong Heng Fung ini dia mewakili sekolah dalam pertandingan Shell N Explorer Malaysia. Mereka pergi sampai ke peringkat antarabangsa dan mendapat tempat yang kedua ke ketiga, saya lupa, ya, di seluruh semua dalam kategori itulah, sampai peringkat antarabangsa. Okey, kemudian yang seterusnya ialah I2 ini ialah yang tadi tu I1, ya. Yang I2 ini ialah peningkatan penggunaan pencapaian, ya, tentang pusat bacaan ke pinjaman dan sebagainya. Okey, sekejap ya cikgu, saya tengok dulu. Lupa sudah. Okey, macam contohnya peningkatan peratusan bahan yang dipinjam oleh murid, perbandingan, ya cikgu, daripada tahun yang semasa dengan tahun sebelum. Begitu juga dengan peningkatan peratusan peminjaman buku, ya, peminjaman guru, peratusan guru yang membuat pinjaman bahan di PSS, ya, mesti ada perbandingannya daripada tahun semasa dan tahun sebelum. Macam saya hari itu saya kalut sedikit bahagian ini, ya, sebab saya sudah buat persediaan saya sudah memang buat persediaan yang cukup untuk membuat perbandingan pembacaan dan peminjaman tahun 2020, 2019, ya, 2 tahun ini, dan 2021 lah masuk yang, sebab dia kata 3 tahun kan. Jadi saya tidaklah kira yang, saya abaikanlah yang 2017 gitu dengan 2018. Ada juga dalam file, cuma saya tidak buat perbandingan. Saya tidak masukkan dalam saya punya perbandingan itu. Tapi sekali penilai kata untuk selaraskan sama rata lah, supaya tidak macam adil lah kan. Tiba-tiba dia minta pula laporan untuk perbezaan penggunaan dan juga peminjaman buku tu 2018 dengan 2019. Jadi saya pun kalutlah masa itu. Nasib baiklah ada guru-guru AJK Pusat Sumber yang lain membantu, ya. Tapi itu pun tidak juga siap. Jadi kami bernasib baik sebab pegawai penilai itu dia kata tidak apalah cikgu, besok malam ni dia cakap sebelum sekian pukul 8 malam mesti bagi saya. Jadi kami pun buatlah, tapi sebenarnya siap pada hari itu juga. Tidak sampai berapa minit siap sebab ada guru-guru lain yang membantu saya. Okey, jadi itulah serba sedikit perkongsian yang saya dapat buat, sebab
kita ada lagi pengisian yang lain sebelum selepas ini. Sebenarnya ini bukan secara terperinci, ini secara apa orang kata apa yang saya boleh kongsi lah. Jadi bagi sekolah yang mau bertanding tu, kalau mau belajar, mau tengok file, bolehlah datang ke sekolah saya. Ya, sebenarnya sekolah-sekolah lain pun hebat juga, ya. Macam sekolah SK Muhibah, ya. Sekolah apa lagi tu? Sekolah SK Taman Rimba. Mereka saya rasa file mereka baru lebih mau lagi. start kami, barulah kami, lama sudah. Baru kami. Ustaz, mana ada Ustaz punya sekolah tu hebat tu. Enggak Okay? juga kami. Jadi, okay, sebenarnya kalau untuk perkongsian boleh saya kasih, bolehlah datang ke sekolah saya offer. Untuk permulaan inilah selagi saya masih ingat apa yang, sebab baru lagi kan, jadi bolehlah saya bantu sedikit lah untuk memberikan untuk berkongsi ilmu, ya. Jadi ini saya tutup dulu lah kan. Oke, selesai ya Cikgu? Sebab kata Ada Cikgu lagi? Azlan kita santai saja. Ya, santai-santai saja. Jadi kalau ada soal ya. jawab. Ya, kalau ada soalan, santai-santai. Cuma kehadiran nih masih baru 63 orang nih. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tidak, ada kita punya otai Sipu ya untuk menjawab. Ustaz Ya. Mahyudin. Ada rekan Jayo kita di sini. Ya, Rekan Cikgu Jayo kita di sini Mahayun lah, pun. menjawab. Ini semua cikgu-cikgu yang GPM yang terbaik nih. Saya nih budak baru belajar, itulah saya kata saya ini budak baru belajar. Oke, ada soalan dari rekan GPM atau penjelasan? Ada soalan boleh tanya. Tapi kan cikgu-cikgu, kalau ada kalau ada peluang, masuklah bertanding, ya. Pengalaman tuh. Jangan takut, macam saya dulu pun saya takut. Saya tidak yakin, tapi bila sudah kita melaluinya, sangat seronok sebenarnya. Sebab banyak cabaran tuh, kalau kita dapat melepasi cabaran tuh, kita rasa macam puas hati, ya. Sebagai GPM lah, itu yang saya rasa sekarang. Lepas tu apa kebaikannya yang saya dapat adalah semua file-file itu, semua file-file saya sekarang lengkap. Semua sudah lengkap. Kalau dulu-dulu sebelum ni terabai begitu saja. Jadi sekarang semua okey lah sudah. Bukanlah okey 100%, cuma kita rasa lega lah sebab kita tahu sudah banyak perkara yang kita tidak tahu. Oke, ada soalan ya daripada rekan kita Cikgu Syabia. Puan bilangnya kalau ikut bertanding biasanya file untuk tahun semasa kan? Ya, tahun semasa dan sebenarnya dia minta 3 tahun itu. Kalau contohnya kita bertanding tahun ini kan, cikgu bertanding tahun ini, maka item-item yang akan dinilai ialah selama 3 tahun, iaitu 2021, 2020 dan mungkin 19. Dia minta 3 tahun itu. Dan kalau masuk tahun ini, kalau ada sudah program, dia kira juga tuh, dia akan tengok juga. Jangan satu lagi ya cikgu, macam saya mau kongsi sajalah saya punya pengalaman kan. Masa saya tanya-tanyalah ada sekolah-sekolah yang saya tidak sebutlah nama sekolah tu ya. Ada sekolah-sekolah yang bagi tahu saya, Kak, dia cakap, senang saja tu Kak. Kalau yang tentang bacaan tu jangan kakak risau, dia cakap. Tulis saja. Suruh murid tulis apa, berapa, tulis saja. Maksudnya wujudkan file yang fakta yang maksudnya bacaan yang tidak ada budak murid baca. Tapi saya rasa macam menipu pula macam tu kan. Jadi sebab itu kami punya bacaan itu memang apa yang ada saja, sikit saja. Apa yang ada itulah yang saya bagi. Pengetua pun cakap itu, jangan dia cakap. Nanti tiba-tiba dia minta itu data,
dia mau tengok apa yang sebenarnya. Nah, macam mana kita mau jawab? Nah, jadi saya pun memang Bagi takutlah sejujurnya. membuat begitu sebab jangan terpengaruh lah jika ada yang begitu kan. Buatlah yang betul-betul jujur, amanah. Nah, itulah yang saya mau kongsi lah. Berkat jujur tuh yang menang tuh Cego. Cego, Ya, berkat kejujuran tuh yang menang. ya. Biarpun kita punya bahan bacaan tuh budak membaca sikit kan, jangan risau. Ya, sebab kalau memang begitu, begitulah. Tidak payahlah kita pergi wujudkan benda-benda yang tidak. Macam cikgu-cikgu di sekolah saya kan, memang saya terus terang, tiada masa mau membaca. Kalau di sekolah lah, mau pinjam alat-alat kan, sebab masing-masing pun ada alat. Jadi, kuranglah pinjaman itu. Memang, kalau tengok buku pinjaman itu kan memang ada tapi kuranglah daripada yang sepatutnya. Dan memang saya bagi yang betul-betul lah, ikut betul-betul yang kiraan itu. Jadi saya punya ketua-ketua bidang pun semuanya orang-orang yang jujur, semua pun takut. Cikgu dia cakap, kita buat yang betul-betul, buat yang betul-betul. Biarlah dia cakap sikit-sikit lah. Kalau sikit markah pun sikit lah. Memang itulah. Jadi saya kongsi lah saya punya markah ya, yang saya dapat. Yang bahagian E 15% kan markah penuh. Sekolah kami dapat masa tu 14.5. Kemudian bahagian B markah penuhnya 25, kami dapat 24. Bahagian C 25%, kami dapat 23.5. 25 bahagian B 25% tu kami dapat 24% markah. Kemudian yang E itu 10% markah penuh, kami dapat 9.3. Jadi markah yang kami dapat 95.3. Jadi tidak sangkalah dapat markah begitu sebenarnya. Jadi itulah seperti yang saya kata tadi, mesti jujurlah. Jadi jujur tu lebih baiklah daripada kita buat yang tiada kita ada-adakan. Yakin pada diri lah kan cikgu, itu saja. Itu saja tips yang saya boleh bagi. Jujur dan amanah, itu saja. Bertanggung jawab, itu saja. Okeylah, jadi kalau tidak apa-apa lagi, itu sajalah Cikgu Azlan dan rakan-rakan yang saya boleh kongsi. Kalau ada apa-apa, bolehlah calling-calling ke. Okey? Okeylah, Assalamualaikum semua. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Syabia binti Sudin, GPM SM Sungsyu atas perkongsian yang padat tadi.